Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda Syekh Nazim Al-Haqqani, pemimpin Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah yang lepas? Beliau bukanlah seorang ahli sunnah wal jamaah. Kenapa saya berkata sedemikian? Kerana tidak dapat dibuktikan baik melalui tulisannya ataupun kuliahnya ataupun rakaman videonya bahawa beliau berpegang kepada tauhid sifat 20. Apakah hal punya rumusan ni? Okey, jemput dengar penjelasan saya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini setepatnya 25 Jun tahun 2022 dilangsungkan sebuah dialog ilmiah. Dialog itu berjaya yang berjudul Pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Dengar sekali lagi ya, tajuk ni sangat penting. Pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, yang berdialog ialah di satu pihak Ustaz Salman Ali dan di satu pihak lagi ialah Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group yang diwakili oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil dan juga Baba Rashid. Setelah menonton dan menganalisa dialog ilmiah tersebut, saya berkesimpulan membuat rumusan bahawa dialog tersebut gagal mencapai tujuannya. Apa hal yang kau negatif sangat ni? Orang semua kata bagus, engkau kata gagal, apa hal pula? Okey. Dengar penjelasan saya ya. Saya ke belakang sikit. Saya cerita dulu kronologi yang membawa kepada dialog ini ya. Lebih kurang bulan Mac yang lepas, Mac tahun 2022 ini telah bocor sebuah rahsia bahawa sebuah tarikat, yakni Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah yang sebelum itu tahun 2000 telah difatwakan dan diwartakan sebagai sesat. Tiba-tiba secara rahsia telah dilakukan pindaan sehingga ia boleh diamalkan oleh para pengikutnya asalkan dengan syarat akidahnya, ibadahnya, amalannya tu masih berada dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. Pindaan ini menimbulkan tanda tanya. Pindaan ini memeranjatkan ramai orang termasuk saya. Bagaimana sebuah tarikat yang sebelum ini telah difatwakan sesat, diwartakan sesat, tiba-tiba secara senyap boleh dilakukan pindaan sehingga ia boleh diamalkan oleh para pengikutnya. Sebab kalau boleh dibuat pindaan, maka individu-individu lain, kumpulan-kumpulan lain, tarikat-tarikat lain yang sebelum itu juga yang telah difatwakan sesat, mereka juga boleh membuat permohonan agar dibuat pindaan supaya ia boleh diamalkan oleh para pengikut mereka sahaja dan asalkan masih berada dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. Kena pula bila disebut ahli sunnah wal jamaah di Malaysia ni, ia sesuatu yang sangat longgar. Every Tom, Dick and Harry can claim himself as ahli sunnah wal jamaah. Setiap Ahmad, Arumugam dan Acong boleh mendakwa dirinya ahli sunnah wal jamaah. Lalu perkara inilah yang menimbulkan kebimbangan dan ramai yang bertanya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pindaan tersebut? Adakah fatwa yang dibuat tahun 2000 itu salah? Atau apakah tarikat itu telah berubah dasar-dasarnya? Atau ada tangan-tangan senyap di bawah? Tetapi soalan itu sampai sekarang tidak terjawab. Maka soalan demi soalan, tekanan demi tekanan menyebabkan akhirnya Kolej Agama Islam Perlis, KUIPS, dengan rektornya Ustaz Dr. Rozaimi bercadang untuk diadakan dialog supaya kita dapat lihat perkara ini dengan lebih jelas. Okey, jadi dalam rangka nak buat dialog tu pun banyak cabaran-cabarannya, banyak drama-dramanya, tetapi akhirnya
Akhirnya Alhamdulillah ia berjaya dilaksanakan pada 25 Jun yang lepas antara Ustaz Salman Ali, di mana Ustaz Salman akan membuktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani memiliki pemikiran atau lebih tepat memiliki akidah dan juga amalan yang tidak selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sementara Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group pula yang disingkatkan sebagai ARG yang diwakili oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil dan juga Baba Rasid akan membuktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani dan juga Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah masih berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab sebagaimana saya sebut tadi, tajuk dialog tu sendiri ialah pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Alhamdulillah dialog itu berjaya dilangsungkan dan saya sendiri mengikuti pergambangan ini dan saya sendiri beberapa hari sebelum dialog itu berlangsung, I assume myself, if I am at their position, what will I say, what will I do, what will my strategy be? Okey, saya sendiri dalam rangka mengikuti perkembangan dialog itu, beberapa hari sebelum dialog itu berlangsung, saya meletakkan diri saya di posisi ahli panel, baik Ustaz Salman maupun Ustaz Engku, dan saya cuba berfikir, kalau saya jadi Ustaz Salman, saya nak guna strategi apa dan saya nak cakap apa. Dan kemudian saya letak diri saya pula di pihak ARG dan saya berfikir pula, okey, kalau saya di pihak ARG, saya nak cakap apa, saya nak guna strategi apa. Jadi antara yang saya fikir-fikirkan sendiri, walaupun saya bukan ahli panel, okay, saya fikir-fikir sendiri, okey, kalau saya di pihak Ustaz, di pihak panel Ustaz Salman Ali, apa yang saya akan lakukan ialah dalam sesi pembentangan pertama yang ada 1 jam tu, okey, saya akan dua perkara. Pertama, saya akan nyatakan sumber-sumber saya, buktikan kesahihan sumber-sumber tersebut, dan kemudiannya daripada sumber-sumber ini saya akan menunjukkan, akan membuktikan kenapa Syekh Nazim Al-Haqqani memiliki pemikiran ataupun lebih tepat memiliki akidah dan ibadah dan amalan yang tidak selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini pembentangan yang pertama yang sejam. Yang kedua, sesi interogasi saya akan soal siasat. Apa yang dibentang oleh pihak ARG dalam pembentangan mereka yang pertama juga. Okey. Kemudian saya letak diri saya pula di pihak ARG. Okey, pihak ARG ada 2 ahli panel, Ustaz Engku dan Baba Rasid, dan ini perancangan saya, angan-angan saya, imajinasi saya sebelum dialog berlangsung. Ada 2 orang, mungkin Ustaz Engku cakap setengah jam, Baba Rasid cakap setengah jam, tapi tak pasti mana dululah. Dan apa yang mereka akan cakapkan ialah, pertama, mereka juga akan menerangkan sumber-sumber mereka, kemudian akan juga membuktikan kesahihan sumber-sumber mereka, dan daripada 2 ini mereka akan jelaskan, mereka akan buktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam sesi interogasi, mereka akan soal siasat pula. Hujah-hujah, dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Ustaz Salman ke atas Syekh Nazim Al-Haqqani dalam rangka mengatakan Syekh Nazim ini bukan ataupun tidak selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tentang pergulungan tu pula, tu tengok macam manalah. Okey, sambil saya duk fikir-fikir tu, kemudian saya fikir pula, tapi macam mana ya nak buktikan yang Syekh Nazim Al-Haqqani ni dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Lalu saya teringat satu sifir mudah yang selalu disampaikan oleh ARG atau paling kurang oleh Ustaz Engku Ahmad Fazil. Hendaklah seseorang itu berpegang kepada sifat 20. Yang ni pengajian Tauhid berdasarkan silibus sifat 20. Kenapa? Sebab ARG, khususnya Ustaz Engku, memiliki satu sifir mudah. Ahli Sunnah wal Jamaah ialah Asy'ariyah Maturidiyah, dan Asy'ariyah Maturidiyah itu dibuktikan dengan sifat 20. Kalau sesiapa yang tidak berpegang kepada sifat 20, maka dia bukan Asy'ariyah Maturidiyah, dengan itu juga dia bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ada 3 komponen ini, dia adalah satu sifir mudah bagi ARG. Ahli Sunnah wal Jamaah must be Asy'ariyah Maturidiyah. And how do you identify
a person is Asy'ariyah Maturidiyah is that he or she applies and teach sifat 20. Kalau tak bersifat 20, berarti bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau bukan Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini satu sifat yang sangat. Sebab Asy'ariyah adalah satu mazhab akidah. Maturidiyah adalah satu mazhab akidah. Ia bukan dua dalam satu. Dua dalam satu tu shampoo head and shoulders. This is two separate akidah. Two separate creed. You don't say them together. Unless you are... Tak baik pula nak sebut kan. Okay, jadi sama ada Asy'ariyah atau Maturidiyah. You tak sebut dia sekaligus Asy'ariyah Maturidiyah. Itu yang pertama. Yang keduanya, sifat 20 ni, silibus sifat 20, saya bukan nak kritik sifat 20 tu. Tetapi sifat 20 tu hanya disusun oleh seorang tokoh bernama Imam As-Sanusi yang wafat tahun, kurun ke-9 Hijrah. 895 Hijrah tak silap saya. Okey? Mazhab Asy'ariyah ni pula telah ada sejak zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijrah. Senang cerita, kurun ke-4, kurun ke-9. Jadi ada 5 kurun, ada 500 tahun. Jika Asy'ariyah itu diidentitikan dengan sifat 20 sahaja, maka yang tokoh-tokoh Asy'ariyah yang 5 kurun, 500 tahun tu, dia orang ni Asy'ariyah apa? Asy'ariyah celup, Asy'ariyah cetak rompak, Asy'ariyah taori. Kan? Nampak tak betapa lemahnya tentang formula bahawa sifat 20 itu mencerminkan Asy'ariyah. Siapa yang tak ikut sifat 20 berarti dia bukan Asy'ariyah. Okey. Okey, tak apa. Yang ni, perkara ni saya telah jelaskan beberapa kali dalam video-video lain. Tapi itulah sifir mudah yang diamalkan oleh ARG dan juga oleh Ustaz Angku. Ahli Sunnah wal Jamaah mesti Asy'ariyah Maturidiyah, dan Asy'ariyah Maturidiyah tu mesti diidentitikan dengan sifat 20. Sesiapa yang tak ada sifat 20, berarti dia bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Jika dia bukan Asy'ariyah Maturidiyah, berarti dia bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sian Imam Syafi'i, no. Dia tu sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari wafat 204 Hijrah. 120 tahun sebelum Abu Hasan Asy'ari. Dia tu bukan Ahli Sunnah wal Jamaah sebab dia bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Okey. Dan di sini pun ada satu lagi problem lain. Syekh Nazim Al-Haqqani, dia bermazhab Hanafi. Dan mazhab Hanafi dari sudut akidah mengikuti Maturidiyah. Asy'ariyah diikuti oleh mereka yang kebanyakannya mengikuti fiqh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. So now, macam mana you nak prove Syekh Nazim Al-Haqqani itu adalah Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut kriteria Maturidiyah? Okey, ini soalan lain. Tapi tak apa. Jadi kembali kepada yang saya sedang fikir-fikir tu, sehari dua sebelum dialog tu. Okey, jadi untuk ARG membuktikan Syekh Nazim Al-Haqqani ini ialah dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah, dan memandangkan ARG ni sifir mereka macam saya kata tadi, Ahli Sunnah wal Jamaah ialah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah must be sifat 20. Maka yang saya fikirkan, Ustaz Engku atau Baba Rashid, Ustaz Engku atau Baba Rashid sudah tentu akan membuktikan dalam pembentangan pertama tu, baik dalam tulisan atau dalam video rakaman, mana-mana video rakaman ataupun mana-mana buku tulisan Syekh Nazim Al-Haqqani, di mana beliau sedang mengajar ataupun menyampaikan tauhid sifat 20. They cannot run away from this because it is their foundation. It is their fundamental that, berapa kali saya nak ulang sifat 20 tu identiti dengan Asy'ariyah Maturidiyah, dan itulah yang Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau mereka gagal buktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani berpegang ataupun menyampaikan ataupun menulis atau buat kuliah mengajar sifat 20, dia orang gagal buktikan Syekh Nazim Al-Haqqani ni Asy'ariyah Maturidiyah, dan dengan itu juga berarti Syekh Nazim Al-Haqqani bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. So nak tak nak, mereka mesti buktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani sama ada dalam salah satu tulisannya atau dalam salah satu video yang ada dalam YouTube itu mengajar tauhid sifat 20. Yang ni saya fikirkan. Okey, ini salah satulah. Kemudian adalah perkara-perkara lain yang mereka akan tunjukkan. Sebab macam saya kata tadi,
Ustaz Salman akan berusaha untuk membuktikan bahawa Syekh Nazim memiliki akidah dan ibadah atau amalan yang tidak selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sementara ARG pula yang diwakili oleh Ustaz Engku dan juga Baba Rashid akan membuktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam mana Ustaz Engku dan Baba Rashid akan buktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah? Pertama sekali yang mereka tak boleh tinggal. Mereka mesti buktikan sifat 20. Mesti buktikan Syekh Nazim Al-Haqqani ada menulis, ada menyampaikan, ada mengajar tauhid sifat 20. Sebab tauhid sifat 20 ni dengan ARG ni tak boleh dipisahkan. Okey? Kemudian mereka juga akan buktikan bahawa Syekh Nazim ini juga menolak tauhid 3 serangkai. Kemudian mereka juga akan buktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani menolak sifat-sifat Allah yang difahami secara zahir, kerana itu akan membawa kepada mutasyabihat dan juga mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk dan juga menjisimkan Allah. Sudah tentu Syekh Nazim Al-Haqqani bukan, jadi mereka akan buktikannya. Dan mereka akan buktikan lagi macam Syekh Nazim ini tidak akan menjadikan kubur sebagai pusat ibadah, kerana ia sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video saya sebelum ini. Okey, itu dari sudut akidah. Dari sudut amalan pula, mereka akan buktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani akan melarang orang-orang daripada sujud kepada dia. Sebab sujud ini adalah sujud hormat, ya. Orang sebut sujud hormat. Sujud ni dua jenis, sujud hormat dan sujud ibadah. Sujud hormat dibolehkan kepada umat-umat terdahulu, tetapi tidak lagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sujud ibadah baik dulu maupun sekarang memang tak boleh. Kita ada ternampak gambar-gambar video yang orang sujud kepada Syekh Nazim Al-Haqqani. Jadi saya fikir mesti ARG akan buktikan bahawa Syekh Nazim sebenarnya telah melarang, tapi anak murid dia tetap buat. Maka yang salah ialah anak murid dan bukan Syekh Nazim. Tersebar juga berita ataupun gambar video bahawa di kalangan tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ni, sesama lelaki dan perempuan boleh pegang-pegang tangan, salam apa semua tu kan. Jadi saya fikir mesti ARG akan buktikan bahawa perkara itu telah dilarang oleh Syekh Nazim Al-Haqqani, tetapi anak muridnya tetap melakukannya. Maka ia adalah kesalahan anak murid dan bukan kesalahan Syekh Nazim Al-Haqqani. Jadi ini yang saya plan, apa agaknya yang akan disampaikan oleh Ustaz Engku dan Baba Rashid dalam 1 jam pembentangan pertama. Sebab mereka mesti buktikan Syekh Nazim berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka mesti buktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani memiliki pemikiran, akidah, ibadah dan amal-amalan yang berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan dalam macam-macam yang mereka kena buktikan, satu perkara yang mereka tak boleh melarikan diri ialah mereka mesti buktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani berpegang kepada tauhid sifat 20 dan juga mengajarnya. Okey, jadi ini yang saya perancangan saya jika saya berada di posisi ARG, jika saya berada di posisi Ustaz Engku dan Baba Rashid, ini yang perkara yang saya akan tekankan. Sebab mereka nak buktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Dengan itu juga tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah memang berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah, dan dengan itu juga pindaan fatwa yang dilakukan baru-baru ini, Mac 2022 ni, adalah sesuatu yang benar. Tak payah muskil-muskil, tak payah tanya-tanya. Bahkan mungkin juga fatwa tahun 2000 tu ada silap ataupun kurang tepat. Okey, jadi ini yang saya jangkakan. Okey, kemudian berlangsunglah dialog tersebut. Pada pagi 25 Jun, saya tak dapat tonton kerana ada hal. Saya tonton rakaman. Dan saya tonton rakaman tu, mula-mula Ustaz Salman Ali yang cakap. Pembentangan pertama, macam yang saya sendiri plan kalau saya berada di posisi beliau. Beliau menerangkan sumber-sumbernya, menerangkan kesahihan sumber-sumbernya. Dan berdasarkan sumber-sumber itu, beliau telah menunjukkan 20 ke 21
pemikiran akidah ke ibadah Syekh Nazim Al-Haqqani yang tidak selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, kemudian datang pula giliran pembentangan ARG yang diwakili oleh Ustaz Engku dan juga Baba Rashid. Saya masih fikir-fikir, ni setengah jam kot. Tapi siapa cakap dulu? Sekali tengok Ustaz Engku saja cakap keseluruhan sesi tu ya. Okey, tak apalah. Bila Ustaz Engku mula cakap dalam pembentangan pertama tu yang sejam tu, bila dia tunjuk slide, dia ada tunjuk objektif. Objektif itu, okey, selari. Sebab dalam tu ada antara objektifnya ialah membuktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Alright. Tapi lepas tu tak ada pula. Maknanya lepas tu beliau cerita tentang Wahabi. Out of topic kan. Okey, lepas tu beliau fokus kepada mengkritik sumber-sumber dan cara pengambilan sumber oleh Ustaz Salman. Dan ini bagi saya patutnya beliau lakukan di bahagian interogasi, di mana beliau interrogate, beliau soal siasat Ustaz Salman tentang kesahihan sumber-sumbernya. Kan? Tapi tak apa, yang ni saya telah saya ceritakan dalam video yang lain. Dan kemudian last sikit tu, beliau cuba menjawab tuduhan-tuduhan yang dibuktikan, yang disebut oleh Ustaz Salman Ali. Jadi dalam 1 jam tu, beliau tak buktikan langsung pun bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau tak buktikan langsung bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani baik dalam salah satu tulisannya atau dalam mana-mana videonya berpegang kepada Tauhid Sifat 20. Okeylah, katakanlah tak nak guna parameter Tauhid Sifat 20. Beliau langsung, minta maaf kalau saya terlepas, beliau langsung tidak buktikan bahawa Syekh Nazim Al-Haqqani berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah, baik pemikirannya, akidahnya, ibadahnya, amalannya. Padahal tajuk dialog tersebut, sebab yang membawa kepada dialog tersebut ialah membincangkan kedudukan Syekh Nazim Al-Haqqani dan tarikatnya Naqsyabandiyah Al-Aliyah, apakah berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah atau tidak. That is the main objective, and he is to prove that Syekh Nazim and his tarikat is in the corridors of Ahli Sunnah wal Jamaah. And he was silent about it. He just focused on criticizing the source and the way Ustaz Salman retrieve his source. Tak apa kot dalam sesi interogasi kot. Tengok-tengok interogasi pun Ustaz Engku fokus kepada soal siasat, sumber-sumber dan cara pengambilan sumber oleh Ustaz Salman. Dalam penggulungan pun tak ada langsung. Jadi saya hairan. Dan kerana hairan inilah saya berkata dialog ini tidak tercapai objektif dalam rangka membuktikan Syekh Nazim Al-Haqqani dan tarikatnya berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab, sekali lagi, kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu the chronology of events, peristiwa-peristiwa yang membawa kepada dialog ini, yang hingga lahirnya dialog ini ialah bagaimana boleh berlaku pindaan kepada fatwa yang berkata tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Nazim Al-Haqqani adalah sesat. Kemudian setelah 22 tahun boleh berlaku pindaan, kata ianya okey untuk ahli-ahlinya dengan syarat masih berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. So sekarang ni buktikanlah bahawa Syekh Nazim dan tarikatnya berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi satu patah pun tak ada. Tidak dibuktikan. Okey, tak apa. Kemudian macam kita maklum, Ustaz Engku fokus kepada mengkritik sumber dan cara pengambilan sumber oleh Ustaz Salman. Okey, tak apa. Okey, dah kritik. Okey, then you gantilah balik dengan sumber you yang sahih, yang menerangkan Syekh Nazim berada dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Boleh faham tak? Maknanya saya, Ustaz Salman bawa rujukan sekian-sekian. Lalu Ustaz Engku kritik rujukan tersebut adalah dhaif jiddan, tidak ilmiah, sembrono dan boleh dibakul sampahkan. Alamak, bakul sampah jauh pula nak bawa. Okey. Alright, tak apa kritik. But sebagai gantinya, you bring lah your authentic evidence to show that, to prove that Syekh Nazim Al-Haqqani is within the corridors of Ahli Sunnah wal Jamaah. But you didn't do it. You just critic
You just criticize his source and the way he takes his source, but then you leave it a blank space. Ada ruang kosong di situ. Orang pun tertanya, okey, kalau betul sumber Ustaz Salman tu tidak sahih, do'if jidan, tidak ilmiah, sembrono, boleh bakul sampah. So yang sahih tu apa? Why you talk about it, but kenapa anda berbicara tentangnya, tapi anda sendiri tidak membawa bukti yang sahih tentang akidah dan ibadah dan amalan dan pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani. Kan, kemudian anda sebut-sebut juga, maksud saya Ustaz Engku sebut-sebut juga tentang Syekh Mahmad Adil. Perkara ini saya telah bincang juga dalam video yang lain. Tapi itulah, anda juga tak bawa kenyataan daripada Syekh Mahmad Adil bahawa ayahnya berpegang kepada sifat 20, mengajar tauhid sifat 20. Okey, sebab Ustaz Engku dalam dialog itu, beliau menekankan bahawa autoriti yang sahih, yang valid, yang sah dalam menilai tarikat Naqsyabandiyah ini dan juga Syekh Nazim Al-Haqqani ialah Syekh Mahmad Adil. Okey, so buktikanlah daripada tulisan Syekh Mahmad Adil, daripada kuliah YouTube Syekh Mahmad Adil, bahawa Syekh Mahmad Adil berkata bahawa ayahnya berpegang dan mengajar tauhid sifat 20. So, banyak kali saya sebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh tangkap ke maksud saya. Jadi ini yang saya masukkan, tak sampai objektifnya. Bahkan yang saya lihat ialah sebaliknya. Okey, kenapa? Yang saya lihat ialah apa yang dibawa Ustaz Salman Ali, itulah sebenarnya yang benar, yang kredibel, yang membuktikan bahawa sebenarnya Syekh Nazim Al-Haqqani memiliki pemikiran akidah, amalan ibadah yang tidak selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya berkata demikian? Okey, dalam sesi dialog itu sendiri, Ustaz Salman Ali telah pun menyatakan sumber-sumbernya dan kesahihan sumber-sumbernya itu. Dan sumber-sumbernya itu adalah anak-anak murid senior Syekh Nazim Al-Qabani seperti Hisham Qabani, Hasan Ding, G.F. Haddad, yang kita pun pernah dengar nama-nama tu dan kita tahu. Okey, dikritik. Kemudian selepas dialog tersebut, dikritik, ada sahabat-sahabat saya yang telah juga menyemak sumber-sumber itu dan telah menyatakan bahawa ia sah, ia sahih, it is valid, it is authentic, it is the reference of the tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah around the world. Okey, jadi nampaknya yang berjaya dibuktikan ialah sebagaimana yang diperhujahkan oleh Ustaz Salman. Ialah macam Ustaz Engku kata, kita tak naklah menuduh seorang Muslim tu sesat dengan semudah-mudahnya. Okey, so you bring lah authentic evidence to show that Syekh Nazim Al-Haqqani is in the corridor of Ahli Sunnah wal Jamaah, which you didn't. You only focus on criticizing Ustaz Salman's source and the way he retrieved the information from the source, which can be done in the interrogation only. But your role, wahai Ustaz Engku, is to prove Syekh Nazim is within the corridor of Ahli Sunnah wal Jamaah, which you fail to do. Okey, jadi pada analisa saya, kalau tuan-tuan dan puan sudah dapat tangkap, banyak kali juga saya ulang-ulang tu ya, itulah tak capai objektif. Dan sekarang ini kedudukan ataupun status tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah yang dipimpin sekarang ni Syekh Nazim Al-Haqqani dah meninggal dunia. Tapi inilah, sebab Syekh Nazim Al-Haqqani meninggal dunia tahun 2014 tak silap saya ya. Dan fatwa kesesatan tarikat ini dan Syekh dikeluarkan tahun 2000. Dan nampaknya fatwa itulah betul sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Ustaz Salman. Dan Ustaz Engku pula gagal untuk buktikan yang sebaliknya. Kita nak bukti, kan? Jadi itulah yang saya kata tidak tercapai objektif. Bahkan yang tercapai, kalau nak kata tercapai objektif, yang sebaliknya lah, bahawa memang benar dan sepatutnya kekal status sesat ke atas tarikat ke atas tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah dan juga Syekh Nazim Al-Haqqani. Seperkara lain, di awal tadi saya kata perhatikan tajuk kan. Tajuk apa dia? Tajuk dialog ialah pemikiran Syekh Nazim Al-Haqqani menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat penghujahan Ustaz Engku,
Nampaknya Ustaz Engku faham tajuk dialog tu lain. Tajuk dialog tu macam cara pengambilan sumber oleh Ustaz Salman ataupun analisa ataupun kritikan ke atas cara pengambilan sumber oleh Ustaz Salman Ali. Macam dia dah tukar tajuk tau. Sampaikan peranan dia. Sebab macam saya kata, Ustaz Engku berkata kita tak bolehlah nak tuduh seorang Muslim tu sesat tanpa bukti yang sahih. So, your responsibility, tanggungjawab anda is to prove that he is not astray, to prove that he is within the corridors of Ahli Sunnah wal Jamaah, which you fail to do. When you fail to do, that means you have neglected your responsibility. Okay, tak apalah, banyak sangat kali dah ulang lah kan. Jadi ini yang saya nak sampaikan, ini yang saya maksudkan bahawa tidak tercapai objektif untuk membela Syekh Nazim, untuk menjawab persoalan bagaimana satu tarikat yang telah difatwakan sesat tetapi telah dilakukan pindaan sehingga boleh diamalkan oleh pengikut-pengikutnya, asalkan dengan syarat, memang ada syarat, dengan syarat akidahnya, ibadahnya, amalannya selari dengan kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita nak tahu kenapa pindaan tu telah berlaku. Apakah Syekh Nazim Al-Haqqani telah memiliki, telah mengubah akidahnya, pemikirannya kepada sesuatu yang selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Apakah tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah telah memiliki akidah, ibadah, pemikiran yang selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Maka tanggungjawab ARG di sini, khususnya Ustaz Engku Ahmad Fazil, sebab Baba Rashid senyap je kan, tanggungjawabnya ialah untuk membuktikan perkara ini. Ustaz Salman hanya menyambung apa yang sebenarnya telah dibuktikan tahun 2000 lalu. Okey, sebab tentang kritikan kan. Jadi Ustaz Engku mengkritik sumber-sumber Ustaz Salman. Jadi ini telah dijawab oleh sahabat-sahabat yang membuktikan bahawa sumber-sumber itu adalah sahih. Saya juga telah membuat video bagi menyatakan bahawa cara pengambilan sumber itu adalah sahih. Satu perkara lain yang mungkin kita terlepas pandang ialah Ustaz Salman bukan membawa sesuatu yang baharu. He is just continuing what has been established on the year 2000 when the Fatwa Committee at that time makes a verdict that Naqsyabandiyah Aliyah is astray from the line of Ahli Sunnah wal Jamaah. Boleh cakap ke? Boleh faham ke? Okey, saya ulang balik. Ustaz Salman, dia tidak membawa satu pandangan yang baharu bahawa tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah dan khususnya Syekh Nazim Al-Haqqani adalah sesat. Dia tak bawa benda yang baru. Dia hanyalah menguatkan saja apa yang telah diputuskan oleh jawatan, oleh tahun 2000 panggil apa? Muzakarah ke apa ke? Majlis Fatwa Kebangsaan ke apa ke? Tahun 2000 dulu, dan tahun 2000 dulu sudah tentu juga telah menggunakan sumber-sumber yang sahih bagi memutuskan bahawa tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Nazim Al-Haqqani adalah sesat. Jadi Ustaz Salman dia tidak membawa sesuatu yang baru. Dia hanya meneruskan apa yang telah sedia difatwakan. ARG, khususnya Ustaz Engku, dialah yang sebenarnya memiliki satu peranan baharu, yang ini membuktikan pindaan yang dilakukan di tahun 2022 ni, di awal tahun 2022 ni, pindaan itu sebenarnya adalah sahih, adalah valid. So, okey. Baik, jadi ini yang saya nak sampaikan. Dan jadi kembali kepada tajuk video saya ini, status Syekh Nazim Al-Haqqani dan tarikatnya masih tergantung, atau sebenarnya lebih tepat masih dalam fatwa yang asal, yakni sesat, sebab belum ada bukti yang kukuh bahawa pindaan yang dilakukan itu adalah sesuatu yang valid untuk kita terima. Dialog baru-baru ini gagal membuktikan, atau lebih tepat pihak ARG, atau lebih tepat Ustaz Engku gagal membuktikan bahawa pindaan tersebut adalah betul dan ia adalah pindaan yang sah berbanding dengan fatwa tahun 2000 yang lepas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, so satu poin yang akhir, so status tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah ini sekarang ini ia belum lagi tertutup. Saya masih lagi berpegang kepada fatwa yang diputuskan tahun 2000 yang lalu bahawa ia adalah satu tarikat yang sesat.
sehinggalah datang bukti-bukti yang jelas bahawa ia layak dilakukan pindaan sebagaimana yang telah dilakukan pada awal tahun 2022 lalu. Saya mengharapkan ARG, khususnya Ustaz Engku, dapat membuktikan bahawa pindaan itu adalah sah, adalah betul, ada sebab-sebab yang valid, yang sah di sebaliknya, tetapi bukan sekadar gagal, satu pun tak sebut. Satu pun tak sebut. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.